Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat-sahabat semua kat luar sana. Jadi alhamdulillah kita teruskan dengan sesi perkongsian dengan The Ilm Circle pada kali ini insya-Allah, di mana hari ini saya akan kongsikan sedikit tips menghafal dan juga bila kita nak belajar Al-Quran. So saya akan kongsikan lebih kurang 5 tips yang insya-Allah akan bermanfaat kepada sahabat-sahabat yang kat luar sana lah, yang tengah berusaha untuk menghafal dan juga tengah mempelajari Al-Quran insya-Allah. Jadi apa tip nombor 1? Okay, tip nombor 1 ialah bila kita nak belajar atau menghafal Quran ni, niat kita nak datang tu mesti betul, mesti tepat. Sebab apa? Bila niat kita betul, walaupun kita letih macam mana sekalipun, kita dah bekerja seharian ke, kita dah sekolah seharian ke, dan sesibuk macam mana pun kita sehari tu, insya-Allah bila kita hadirkan diri kita ke dalam kelas ataupun kita nak sesi menghafal sendiri ke, belajar Al-Quran sendiri ke, mengajar Al-Quran sendiri ke, insya-Allah kita masih dapat meneruskan usaha kita. Jadi bila kita niat kita betul, kita letakkan diri kita in the zone, orang kata, insya-Allah proses mengaji, proses hafazan tu akan jadi lebih seronok insya-Allah. Jadi nombor 1 apa? Niat nak datang, niat nak menghafal, niat nak belajar Al-Quran tu mesti tepat, mesti betul. Okey, itu nombor 1. Nombor 2, okey, tadi tu saya cerita berkenaan internal lah, spiritual. So yang kedua, saya nak cerita tentang benda-benda yang praktikal sikit, di mana yang kedua ni yang penting, ini berdasarkan pengalaman saya bila saya mengajar Al-Quran. Bila kita pergi ke kelas Quran tu, kita menghafal ataupun kita mengaji tu, saiz mushaf Al-Quran yang kita bawa amat-amat penting. Sama ada kita berjaya atau tidak dalam menghafal atau mempelajari Al-Quran tu. Sebab selalu saya tengok kadang-kadang student-student saya kadang-kadang dia bawa Quran yang kurang sesuai sikit untuk proses pembelajaran tu. Apa yang dimaksudkan dengan Quran yang kurang sesuai mungkin daripada segi saiznya. Saiz mushaf Al-Quran yang kita bawa tu sangat-sangat penting. Jadi bila kita nak belajar Al-Quran, hafal Quran tu, satu benda penting ialah bawa Quran yang tulisannya mudah kita baca dan mudah kita tengok, mudah kita lihat. Sebab apa? Sebab kalau kadang-kadang bila kita pun baca kadang-kadang merangkak lagi, baca pun merangkak, Quran pula tulisannya kecil-kecil macam semut, macam mana nak pandai kalau ayat pun tak nampak. Okay, apa yang saya nak cerita tentang Quran, saiz Quran ni, kadang-kadang kita tengok student-student ni, tak kisahlah dewasa kadang-kadang, dia bawa Quran kecil je. Sebab apa? Alasannya mudah nak bawa, senang tak berat. Sedangkan apa yang dia patut buat adalah membawa Quran yang besar macam ni. Boleh kita tengok kita tengok dalam ni, Quran ni kecil sangat kecil-kecil, sangat susah nak tengok, susah nak lihat. So kalau tulisan pun susah nak nampak, macam mana kita nak baca, macam mana kita nak hafal, macam mana kita nak belajar. Kalau kita tengok dekat sini pula, Quran ni besar-besar, tulisannya besar-besar. Bila tulisan besar-besar, insya-Allah proses pembelajaran tu, proses hafazan tu akan jadi lebih mudah, insya-Allah. Okay, itu yang kedua. Apa pula yang ketiga? Yang ketiga, tips untuk belajar Al-Quran, saya nasihatkan kepada pelajar-pelajar Al-Quran di sana, di luar sana, termasuk saya sendiri, saya nasihatkan kepada di sini juga, bawa mushaf Al-Quran sendiri ke kelas. Kadang-kadang kita sebagai pelajar ni, kadang kita malas nak bawa kitab kita sendiri. Kita malas nak bawa Quran kita sendiri. Dengan alasan apa? Kita pergi center tu, mestilah kat center tu, dekat pusat Al-Quran tu ada Quran sendiri kan? Ada kitab sendiri kan? Tak boleh macam tu, tak boleh attitude macam tu. Kalau kita tengok syekh kita tengok guru-guru kita, dia orang pergi Quran, dia pergi kelas pun kadang dengan beg yang berat, pelbagai kitab dia orang bawa, pelbagai jenis Quran dia bawa dan sebagainya. Dia orang boleh bawa, apatah lagi kita. Kita sebagai student, sebagai pelajar Al-Quran, wajibkan diri kita untuk bawa buku nota, bawa Quran, bawa kitab yang sepatutnya. Jangan berlenggang ke kelas. Okay? Kadang-kadang saya tengok kita ni kadang pensel sebatang pun malas nak bawa. Tak boleh macam tu. Kena bawa Quran kita sendiri supaya senang. Apa-apa nota kita nak buat dan sebagainya, insya-Allah senang lepas tu. Okey, itu yang ketiga. Dan nombor 4 pula, semasa melalui proses pembelajaran Al-Quran tu, termasuklah menghafal Al-Quran, especially masa kita nak menghafal Quran tu,
saya sarankan supaya jangan sekali-kali kita tukar Al-Quran. Maksudnya hari ni bawa Quran jenis macam ni, esok bawa Quran yang jenis yang lain pula. Sebab apa? Sebab kita nakkan diri kita, bila kita fokus kepada satu Al-Quran, Quran kita nak hafal tu, yang itulah kita guna sehingga kita selesai hafazan kita. Alright? Supaya mudah kita nak melalui proses menghafal tu, supaya kadang-kadang kita tengok tu, kadang kita boleh imagine, kita boleh bayangkan, kita dah hafal muka surat yang tu, dan kita boleh imagine dalam otak kita, oh rupa Al-Quran tu macam tu, dia punya ayat, lokasi ayatnya di situ, oh, ayat yang di atas muka surat tu macam tu, dan di bawah macam ni, di tengah-tengah macam tu, supaya kita tahu, kita maklum. Bila orang kata apa, photographic memory tu lebih mudah terbentuk dalam minda kita, insya-Allah. So jangan tukar-tukar, sebab kadang-kadang lain Al-Quran, lain susunan ayatnya. Kadang-kadang ayat yang sekian-sekian, mungkin di Al-Quran yang nombor satu ni, dia lokasi di situ. Tapi di Quran yang kedua ni, lokasinya tempat lain. So dia akan sukar, kalau kita sentiasa tukar-tukar, kita tak boleh, ataupun sukarlah kita nak capture apa yang kita sedang hafal tu, di dalam ke dalam minda kita. Okay, itu yang keempat. Dan kelima pula, tips yang terakhir pada hari ini insya-Allah ialah, bila kita nak membawa Al-Quran tu, nak guna Al-Quran tu, pastikan, ini saranan lah, pastikan Quran yang kita gunakan tu, terutama yang kita daripada di Malaysia, Quran yang kita gunakan tu pastikan telah disahkan oleh pihak-pihak yang berwajib. Seperti di Malaysia, Quran yang elok ialah Quran yang telah disahkan oleh Kementerian Dalam Negeri, KDN. Di mana Quran tersebut, kalau kita tengok dekat bahagian belakang tu sekali, insya-Allah ada chop KDN. Okay? Macam saya sendiri, bila saya mengajar Al-Quran, saya nasihatkan kepada pelajar-pelajar saya untuk membeli dua jenis Quran saja. Sama ada Quran yang disahkan oleh KDN, Kementerian Dalam Negeri, yang ada chop dekat belakang Quran tu, ataupun kalau kita nak beli Quran lain, Quran yang dah disahkan, ataupun Quran daripada kilang Quran Madinah. Kilang Quran Madinah, di mana kat belakang Quran tu pun akan ada chop daripada kilang Quran tersebut. Okay. Saya tunjukkan contoh Quran-Quran yang telah disahkan dengan Madinah. Kalau kita tengok dekat Malaysia ni contohnya. Ya. Okey, kita tengok ni, ni contohnya. Ini contoh Quran yang telah disahkan oleh KDN dan ada chop, dan Quran ini telah disemak oleh mereka-mereka yang telah diamanahkan untuk menyemak Al-Quran, yang pastikan Quran ni yang kata apa, tak ada kesalahan lah. Itu satu. Ini Quran yang lain pula. Tengok besar chop KDN dia. Okey. Dan itu untuk chop KDN. Kalau kita tengok kalau Quran-Quran daripada kilang Quran Madinah, sebagai contohnya yang ni, Quran kecil ni. Kat bahagian belakang Al-Quran tu dia ada chop ni. Boleh nampak kan chop ni? Quran yang besar ni pula. Ni chop dia. Contoh. Alright. So, ini contoh-contoh Quran yang saya tunjuk lah. Jadi, nak katakan boleh, maksudnya apa Ustaz? Maksudnya Quran-Quran lain tak boleh guna ke? Bukan maksud macam tu. Cumanya, kita sebagai pelajar Al-Quran ni, kita nak pastikan Quran-Quran yang kita guna tu, dari segi risiko untuk kesalahannya kurang sikit lah, ataupun tiada langsung. Jadi kita pastikan kita beli Quran-Quran yang telah disahkan oleh pihak berwajib. Dekat luar sana memang banyak Quran-Quran yang tak disahkan, tapi bukan maksud Quran tu salah, tapi mungkin kita sendiri tak tahu, mungkin kita sendiri tak cukup ilmu untuk detect kesan apa-apa kesalahan dalam Quran tu. So lebih selamat kita fokus kepada Quran-Quran yang itulah, yang ada mereka-mereka yang dah sahkan bahawa Quran tu okey untuk diguna. Okey. Jadi insya-Allah 5 tu saja tips-tips yang saya akan kongsikan pada hari ini. Jadi nombor 1 tadi apa? Nombor 1 tadi, niat kita datang kelas Quran tu mesti betul. Itu nombor 1. Nombor 2, saiz mushaf Al-Quran yang kita bawa ke dalam kelas sangat-sangat penting. Nombor 3, bawa mushaf Al-Quran sendiri, bawa kitab sendiri, bawa buku nota sendiri ke dalam Al-Quran. Kita nak pergi belajar, pastikan dengan cara yang betul. Nombor 4, bila kita melalui proses pembelajaran, melalui proses menghafal Quran, jangan bertukar-tukar Al-Quran. Guna Quran yang sama, guna kitab yang sama. Dan nombor 5,
pastikan guna Quran yang telah disahkan oleh Kementerian Dalam Negeri KDN, ataupun kalau nak guna Quran daripada luar negara, Quran Saudi Arabia, Kilang Quran Madinah, insya-Allah. Jadi setakat itu saja perkongsian saya pada hari ini, insya-Allah. Jadi sehingga kita berjumpa lagi di sesi yang seterusnya. Jadi pastikan anda melalui hidup anda dengan falsafah take care of your akhirah and Allah will take care of your dunia. Kita utamakan urusan akhirat kita, insya-Allah Allah akan mempermudahkan urusan dunia kita selepas itu. Jadi semoga kita semua sentiasa dirahmati dan juga diberkati Allah. Jadi setakat itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.